Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sebelum ini kita telah tengok beberapa isu yang diterbitkan, yang disebutkan oleh pasangan Ustazah Afifah dan juga suaminya berkaitan tentang isu perubatan Islam. Kononnya adalah perubatan sunnah yang tidak berbohong katanya, dan dia telah memberikan fatwa-fatwa yang pelik dan merapu, merepek, meraban dekat dalam media sosial. Tapi kali ini kita tengok respon daripada mereka dan kita akan bahaskan sedikit selepas ini insya-Allah. Jadi kita tengok video berkenaan sama-sama. Jumpa saya. Mazhar tak mazhar, jumpa saya. Mazhar. Ya. Amin Idris kita apa nama tu yang kata yang Amin Idris mufti, apa ketua mufti, apa ni? Bukan ketua mufti, bukan juga penolong ketua mufti. Yang betul ialah ketua penolong mufti, Dr. Said Shahrizan bin Said Muhammad. Dia ni ketua kepada penolong-penolong mufti. Dia bukan penolong ketua mufti. Tu kena betul kan kenyataan tu. Ni saya nak sampaikan ya, ketua mufti ya wilayah Pertutuan ya. Penolong. Penolong ketua mufti ya. Itulah lebih kurang ya. Jumpa saya. Ya, kalau anda nak pertikaikan, anda nak perlekeh-lekehkan tentang perubatan Nabi SAW, jumpa saya, bawa kitab ni. Ya, kalau anda tidak pernah jumpa kitab ini, anda jangan cakap begitu. Ya? Mufti apa kamu ya? Ayat Allah kamu langgar. Perintah Allah kamu langgar ya. Macam ni ya nak jadi ya penolong ketua mufti tu ya, hancur semuanya. Akan mempermainkan Siakap Keli pun ya terlibat sama ni ya. Apa hal yang dengan Siakap Keli? Tolong sampaikan kepada Siakap Keli. Siakap Keli pun kena. Ya? Kamu nak campur tangan juga. Kamu nak ikut juga buat fitnah ya. Kalau anda nak mencari konten, cari konten yang lain. Ya. Seorang lagi yang saya nak sebut ya. Amin Idris ya. Sila lihat video ini ya. Urusan kita berdua tidak selesai di dunia ini ya. Sampaikan kepada Amin Idris ya, kamu salah seorang ya yang akan kita bicara bersama-sama nanti di mahkamah. Tapi itu mahkamah ya. Tu Ustaz Perlis tu ya, tunggu Ustaz kamu Perlis. Ya. Saya tak semua sebutkan nama kamu ya, tapi kamu Perlis ya. Kita akan berjumpa di mahkamah. Wallahi ya. Kitab dia. Cari dulu kitab ni ya, kepada semua ustaz-ustaz yang bercakap tu. Ustaz buku tip Nabawi semua ada. Ya, baca kitab ni. Macam dia suka baca kitab. Untuk menjadi ulama ya, dia mesti kena tahu ilmu alat ya. Semakin menjadi-jadi. Ilmu alat Ustaz Kazim Ilyas pun sekarang pun dah terlibat ya. Kemudian siapa ni, Dr. Daniel pun sekarang terlibat ya. Semakin menjadi-jadi ya. Sebab tu malam ni saya terpaksa beritahu ni, apabila anda sebut tentang ya masalah ulama, kamu permain-mainkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya, Ustaz Kazim Ilyas ni apa hal ya? Yang kamu pun nak masuk campur tangan ya, yang kamu tidak tahu A sampai Z ya, kamu nak masuk campur tangan juga. Dr. Daniel. Ya. Kalau anda seorang doktor ya, apa yang anda nak cakap tentang agama ni? Ya. Dia tak tahu Dr. Daniel mengaji kat mana. Ni ya. Saya beritahu ya, anda ni memang ya manusia yang kurang hajar ya. Manusia kurang hajar kau ni ya. Kurang hajar. Saya memang nak berjumpa dengan kamu. Kurang ya. hajar. Tidak di dunia, tidak di mahkamah. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan heret nama kamu sampai ke akhirat nanti. Dengar sini ya, Amin Rais ya. Amin Rais. Amin Idris ya. Amin Rais itu Indonesia ya. Amin Idris ni ya. Gelak bini dia. Ya. Bertaubat tu, syarat bertaubat tu ni hatan ni saya sampaikan ni ya. Hatan ke dah? Hatan. Ya. Kalau anda nak bertaubat betul-betul ya, kamu nak pergi haji silakan, tapi bertaubatlah betul-betul. Syarat taubat itu ya, kamu kena tinggalkan dosa dan maksiat. Ya, jangan ada niat lagi nak tu. Ya, bertaubat betul-betul. Engkau nak hentak kami, engkau nak pukul kami, nak tendang kami, nak bagi penampar pada kami, ya. Jumpa saya dulu, Hatan. Sampaikan kepada Hatan. Jumpa saya, ya. Tahu Hatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya, dan kepada semua artis-artis, ya, kalau anda nak bertaubat, bertaubatlah betul-betul kepada Allah. Tinggalkan kerjaya yang membawa kamu pada Dalami syarat-syarat taubat tu, ya. Dah tak ada lagi dah, ya, nak kembali semula kepada alam tu, ya, alam yang kau dah tinggalkan tu, tinggalkan terus. Ya. Saya tidak nafikan ada sebahagian daripada artis-artis yang bila mereka bertaubat betul-betul. Antaranya siapa tu? Artis wanita tu, adik Anita Sarawak. Itu siapa? Nur Kumalasari. Nur Kumalasari. Tinggalkan dunia artis betul-betul, tinggal betul-betul. Itu tanda-tanda orang yang bertaubat dengan betul. Belum lagi yang perlis ni, ya. Cuma ya Allah, ya. Sabar lagi, ya, sebab nak simpannya untuk di mahkamah, ya. Kalau taknya saya akan sebut, ya, 2 manusia kat perlis tu. Kami bersabar dengan tahmahan kamu, ya, dengan, ya, fitnah yang kamu lontarkan, ya, kamu permain-mainkan, ya, kamu bukan agamawan, ya, tapi kamu berani bercakap seperti ini, ya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, saya nak berjumpa dengan kamu di mana, ya, ayo, ya, saya buka kitab ni, kita baca sama-sama. Ya, yang kata ustaz yang kata tak ada perubatan, apa nama ustaz apa? Tak apa, itu mahkamah, ya. Tu Ustaz Perlis tu, ya, tunggu kamu, ya. Saya tak semua sebutkan nama kamu, ya, tapi kamu Perlis, ya. Kita akan berjumpa di mahkamah. Wallahi, ya. Urusan kita tidak selesai di dunia, ya. Tidak selesai di dunia. Kita akan sampai di akhirat, ya. Sampai di akhirat. Ingat ni, ya. Kamu pandang benda ni ringan, remeh, kecil, tapi di sisi Allah sangat besar. Sebab tu Allah Taala sebut, kita dengar, ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kamu bukan membunuh seorang jiwa, tapi kamu telah yang menghancurkan seluruh reputasi orang. Ya, orang tak percaya, orang pandang rendah, orang pandang ini, ya, kamu telah membunuh segala-galanya. Sebab itu kejahatan fitnah ini lebih besar daripada jenayah membunuh. Sebab itu, ya, persoalan kita bukan persoalan saman, ya, tapi persoalan kita ialah persoalan jenayah yang telah kamu lakukan. Ingat tu, ya, jenayah yang telah kamu lakukan. Jadi minta maaf sahabat-sahabat sekalian, ya, kami sebenarnya sudah, ya, berbulan-bulan, ya, menahan sabar. Ya, kami nak sebut tapi peguam kata jangan, nanti, ya, tak boleh di mahkamah nanti. Ya. Tapi malam ini, ya, untuk bab, ya, korang dah cukup dah mempermainkan, ya, mengolok-olokkan, ya. Sekarang ni bila kau sebut ulama, ya, ulama tu dia. Ni kitab dia. Cari dulu kitab ni, ya, kepada itu semua tip ustaz Nabawi, yang cakap, semua ustaz ada. Ustaz Azhar Idrus, ya, baca kitab ni. Macam dia seorang baca kitab. Ingat orang lain tak baca kitab. Aduh, baik dia lah. Okey, baik sahabat, tadi dia dah sebut berkaitan tentang al-fitnatu asyaddu minal qatl, ayat 191 surah Al-Baqarah. Kita bahaskan tentang isu fitnah itu sebab seolah-olah ramai sangat orang yang fitnah ustaz dan ustazah ini, pasangan ustaz dan ustazah ini, seolah-olah macam ramai sangat orang yang duduk fitnah kepada ustaz ini. Mufti Perlis lah, mazhar pun ada nama penolong ketua mufti yang dia sebut, bukan penolong ketua mufti, dia ketua penolong mufti wilayah persekutuan. Dr. Said Syahrizan pun ada nama sekali. Ustaz Azhar Idrus pun keluar nama. Dr. Daniel pun keluar nama. Ustaz Kazim Ilyas pun keluar nama. Yang paling banyak keluar nama Amin Idris. Hatan pun kena juga belasah dengan dia. Tapi paling menarik sekali Syakab Keli lah. Syakab Keli pun ada macam-macam lah. Hai. Seolah-olah semua ni fitnah dia dan semua ni telah bercanggah dengan ayat Quran 191 surah Al-Baqarah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sahabat-sahabat, di dalam bahasa Melayu, fitnah ialah tuduhan ataupun khabar ataupun kisah yang dibuat-buat untuk memburukkan atau membencanakan seseorang, merosakkan seseorang. Dengan maksud ia adalah satu pembohongan dengan tujuan yang jahat yang difahami seperti mana yang dibuat oleh ustaz tadi. Tetapi tak semua perkataan yang sama sebutannya antara Arab dan Melayu dia mempunyai maksud yang juga sama. Fitnah yang berasal daripada bahasa Arab mempunyai maksud yang khusus di dalam bahasa Arab. Seperti yang telah dikatakan oleh Al-Azhari rahimahullah, dia kata inti makna fitnah di dalam bahasa Arab terkumpul pada makna cubaan dan ujian, al-ibtila wal imtihan. Itu maksud fitnah dalam bahasa Arab. Ibnu Faris rahimahullah juga dalam kitab dia Maqayis Lughah, dia kata al-fa wa ta wa nun aslu sahih yadullu ala al-ibtila wal ikhtibar. Huruf fa,
ta dan nun. Maksudnya fitnah lah. Fa, ta dan nun adalah huruf dasar yang sahih menunjukkan kepada cubaan dan juga ujian. Bahasa Arab ialah bahasa yang kaya dengan makna. Satu perkataan sahaja mampu membawa banyak pengertian dalam konteks yang berbeza. Sama juga penggunaannya di dalam Al-Quran. Setiap perkataan fitnah yang digunakan pada ayat yang berbeza membawa makna dan juga maksud yang berbeza pula. Dalam hal ini, fitnah boleh membawa maksud kesesatan, pembunuhan dan penawanan, perselisihan pendapat dan juga gila juga boleh disebut sebagai fitnah. Contohnya seperti dalam ayat 6 surah Al-Qalam, yang fitnah itu, perkataan fitnah itu bermaksud gila. Allah Ta'ala sebut bi'ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang maftun, iaitu siapakah daripada kalian yang gila. Surah Al-Qalam ayat 6. Maksud al-maftun dalam ayat ini adalah gila. Yang kedua, fitnah boleh bermaksud perselisihan faham. Dalam surah At-Taubah ayat 47, Allah Ta'ala sebut lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Surah At-Taubah ayat 47. Maksud dari yabghunakumul fitnah adalah mereka menjerumuskan kalian ke dalam perselisihan di antara kalian. Jadi fitnah kat sini boleh membawa maksud perselisihan. Jadi ini menunjukkan bahawa antara ilmu yang penting dalam pengajian Islam ialah ilmu bahasa Arab dan ilmu usul tafsir. Ayat yang Ustaz bacakan tadi itu tidak ada kaitan langsung dengan fitnah yang membawa maksud menuduh orang tanpa bukti. Fitnah dalam ayat tersebut dia bermaksud syirik menurut ramai ilmuwan tafsir. Ibn Kathir rahimahullah dijelaskan ayat ini, dia sebut, dia kata wa qala Abul Aliyah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah والحسن وقتاده والضحاك والربيع من أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Al-Dhahak, Al-Rabi' bin Anas, dan berkata pada firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik maksudnya ialah syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Imam Fakhrul Razi pula dia bawakan 5 tafsiran bagi ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia kata yang pertama sekali, kekufuran lebih dahsyat daripada membunuh. Yang kedua, dia kata kekufuran orang kafir dan perbuatan mereka menakutkan orang mukminin lebih dahsyat daripada membunuh. Yang ketiga, azab berterusan disebabkan oleh kekufuran mereka. Yang keempat, perbuatan orang kafir yang menghalang kamu dari Masjidil Haram lebih dahsyat dari perbuatan kamu membunuh mereka di tanah haram. Yang kelima, orang mukmin yang murtad lebih dahsyat keadaannya daripada dia terbunuh sedangkan dia beriman dan benar. Tidak ada pun salah satu daripada 5 ni yang membawa maksud tuduhan tanpa bukti. Imam At-Tabari pula dia sebut, dia kata makna fitnah dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, maksud dia adalah syirik. Maka ayat ini bermaksud penentangan kaum kafir musyrikun terhadap orang mukmin sehingga dia kembali menjadi musyrik adalah lebih dahsyat dan lebih memudaratkan berbanding dia dibunuh dalam keadaan dia tetap berpegang teguh pada agamanya iaitu Islam. Beliau turut menukilkan pandangan Mujahid yang mempunyai maksud yang sama dalam hal ini yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Kesimpulannya, wal fitnatu asyaddu minal qatl yang dipetik oleh ustaz itu tidak membawa maksud dosa memfitnah orang lain seperti yang disebutkan oleh ustaz tadi, mengata dia dan seumpama dengannya. Seolah-olah itu adalah dosa yang lebih besar berbanding jenayah membunuh. Istilah fitnah dalam konteks ayat tadi merujuk kepada penentangan kaum musyrikun Mekah terhadap orang mukmin dan kesyirikan mereka terhadap Allah. Dia tidak membawa maksud kita fitnah orang lain dalam bahasa Melayu. Saya fikir ustaz kita ini dan juga isterinya, tapi isteri dia tak kata apa-apa kan, kita perlu berhati-hati. Kefahaman terhadap Al-Quran hendaklah bersumberkan daripada tafsiran para ulama' muktabar. Tadi duk sebut ulama' kan, kena bersumber kepada tafsiran ulama' muktabar, bukan boleh hampir sendiri dan bukan sekadar sangka-sangkaan atau ikut-ikutan tanpa sebarang penelitian. Tak boleh buat macam tu. Kena semak dulu apa yang ulama' kata berkaitan tentu, baru boleh jadikan hujah. Jadi baru kita boleh berhati-hati di dalam memetik ayat Al-Quran. Takut nanti kita gunakan ayat Al-Quran
untuk kepentingan peribadi. Hati-hati sahabat-sahabat. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya cadangkan anda untuk dapatkan 100 sunnah Rasulullah yang hampir dilupakan. Buku ini kami telah terjemahkan dan banyak juga isu-isu perubatan di sini, dan ada juga berkaitan tentang minum susu. Anda boleh rujuk dalam buku 100 sunnah yang hampir dilupakan. Terima kasih banyak. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.